Saya akan menerangkan pengenalan berkaitan video ini. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan perasaan taat terhadap nilai yang merupakan tanggungjawabmu dan patuh terhadap peraturan pada pengawasan dan pengendalian. Walau bagaimanapun, pengertian negatif sering berlaku yang melibatkan individu atau kumpulan, terutama di sekolah, yang menyebabkan disiplin pelajar di sekolah bandar dan luar bandar semakin merosot. Masalah ini akan menjadi peranan utama kepada para guru dan masyarakat, selain dari ibu bapa dalam melakukan suatu langkah berkesan ke atas pelajar. Antara masalah disiplin yang sering berlaku adalah rasialisme, kes buli, gangguan seksual, penting sekolah dan melanggar peraturan sekolah. Disiplin adalah penting untuk menerapkan sikap tata susulan, satu padu, adil dan sebagainya. Selain itu, adalah merupakan suatu jenis latihan yang melahirkan individu yang berakhlak mulia, bersikap rasional, memberi sumbangan kepada masyarakat. Bersama saya pada hari ini akan merungkaikan satu persatu mengenai topik gejala gangsterisme. Bersama saya akan mengupas 3 persoalan yang timbul mengenai gejala gangsterisme. Yang pertama, apakah yang didefinisikan sebagai gangsterisme? Kedua, faktor atau punca gejala gangsterisme ini berlaku. Ketiga, pendekatan teori kaunseling yang boleh digunakan mengatasi masalah gangsterisme ini. Baiklah, saudara dan saudari, kita akan menuju kepada persoalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan gangsterisme? Pada tahun 2017, seramai 27 orang pelajar telah ditahan kerana mengikuti Geng 24. Jadi, definisi sebagai gangsterisme adalah suatu kumpulan yang melibatkan perjumpaan, bergerak sebagai sebuah unit, konflik, juga mempunyai matlamat yang tertentu dan perancangan yang teliti bagi mencapai matlamat yang telah dinyatakan. Seterusnya adalah punca ataupun faktor penyebab utama dalam masalah gangsterisme ini berlaku. Siapakah menjadi punca? Apakah penyebab utama? Menurut Azizi dan Rosna, menurut kajian mereka yang telah dijalankan di beberapa buah sekolah, menyatakan bahawasanya individu ataupun diri sendiri adalah penyebab yang tertinggi menurut kaji selidik mereka, iaitu di mana mereka pelajar merasa tertekan akan situasi mereka yang berada di sekolah sehinggakan mereka mendekatkan diri dalam sesi gejala gangsterisme ini. Seterusnya pula, sedar tidak sedar, media massa berada di peringkat kedua, iaitu paparan aksi-aksi ganas yang melampau yang tidak bertapis oleh penerbit ataupun perfilman negara menyebabkan salah satu faktor mereka terjebak dan meniru aksi-aksi tersebut. Seterusnya pula ada tangga yang ketiga, diduduki oleh faktor atau penyebabnya adalah keluarga. Ini adalah institusi keluarga yang tidak stabil menyebabkan mereka lebih giat untuk saling mempercayai aktiviti kumpulan ini lebih baik daripada keluarga mereka sendiri. Seterusnya pula, yang terakhir adalah rakan sebaya. Pengaruh daripada rakan sebaya untuk melihat mereka lebih hebat di kalangan pelajar itu sendiri menyebabkan mereka terjebak mengikuti gejala gangsterisme. Kali ini saya akan membincangkan isu-isu yang pelajar hadapi ketika berada di sekolah menengah ataupun di kolej-kolej di Malaysia, iaitu isu gejala vandalism. Vandalism ini apa? Apakah vandalism? Vandalism merupakan tingkah laku atau salah laku pelajar yang merosakkan harta benda awam. Golongan pelajar pada masa kini terlalu mudah terpengaruh dengan budaya ini. Pelajar-pelajar yang terlibat juga tidak memikirkan kesejahteraan dan kepentingan orang ramai serta kesannya terhadap masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelajar lakukan gejala-gejala yang tidak sihat ini. Yang pertama adalah ibu bapa. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan serta kesedaran kepada anak-anak tentang kepentingan harta benda awam dan juga perlu diterapkan kepada anak-anak falsafah kepentingan harta benda awam. Yang kedua adalah sekolah. Di dalam sekolah terdapat iklim. Iklim itulah yang boleh menyebabkan mempengaruhi pelajar ingin melakukan gejala yang tidak sihat ini oleh kerana susunan struktur di dalam bilik darjah, komunikasi interaksi antara guru dan pelajar serta antara pelajar dan pelajar. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya ini merupakan perkara yang paling penting dalam membentuk perlakuan
remaja pada masa kini. Sekiranya pelajar berjumpa atau berkumpul dalam satu kumpulan ataupun di tempat, mereka akan terfikir atau mengeluarkan idea-idea yang tidak sihat seperti melakukan gejala vandalism ini. Selain pada itu adalah media massa juga banyak mempengaruhi perlakuan remaja pada masa kini kerana dengan menayangkan aksi-aksi atau agenda-agenda yang asalnya daripada barat yang terdapat unsur-unsur negatif. Pelajar juga terlalu mudah mengikut aksi-aksi tersebut sehinggalah melakukan gejala-gejala vandalism ini. Saya akan berkongsi dua teori yang ada dalam bimbingan dan kaunseling yang dapat membantu membanteras atau mengurangkan gejala vandalism ini, iaitu teori perlakuan behaviorist. Teori ini berorientasikan tindakan klien sendiri yang bertindak aktif ke arah penyelesaian masalah mereka hadapi. Tindakan yang perlu mereka ambil adalah pertama, memantau tingkah laku yang kurang wajar. Yang kedua, mengamalkan kemahiran mengurus tingkah laku mereka. Dan yang ketiga, menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh kaunselor kepada mereka. Guru bimbingan juga perlu menyediakan perancangan yang rapi dalam membantu klien mereka. Mereka perlu mempunyai kemahiran mendengar dengan tepat. Yang kedua, mempunyai sikap yang mesra, sedia menolong dan ikhlas membantu. Dan yang ketiga, memahami setiap klien adalah unik kerana mereka hanyalah insan biasa, manusia biasa. Iaitu klien, kaunselor perlu memahami, menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Kaunselor juga tidak sepatutnya membuat keputusan kepada klien, baliknya memberi pilihan keputusan yang wajar. Seterusnya merupakan teori Gesell. Ini adalah teknik terapi Gesell yang berbeza dengan teknik-teknik yang lain dalam terapi lain kerana ia lebih kepada pembelajaran kognitif. Teknik-teknik dalam teori Gesell ini terdapat 7 teknik. Pertama adalah dream work, yang kedua adalah empty check, yang ketiga adalah exaggeration, yang keempat adalah making the round, kelima adalah rehearsal, yang keenam adalah minimizing, dan yang ketujuh akhir sekali laying the projection. Saya percaya dengan dua teori ini dapat membantu pelajar mengenal pasti masalah mereka secara menyeluruh. Menceritakan berkenaan gangguan seksual. Gangguan seksual ni adalah perkara yang sangat dibimbangkan oleh pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat, di mana saya akan menekankan di sini gangguan seksual di sekolah melibatkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan, manakala pelajar bawah umur yang sudah pandai bergiat dalam gangguan seksual ni. Hal ini telah merusingkan pihak institusi pendidikan di mana akan menjejaskan reputasi sekolah dan juga akan menjejaskan pembelajaran pelajar itu tersebut. Bila gangguan seksual ini berlaku pada masa, mereka akan mengalami satu pengalaman yang pahit dalam hidup mereka yang mereka tidak boleh dilupakan, iaitu mereka ini berkemungkinan akan mengalami satu masalah yang besar, iaitu masalah kemurunan, sekaligus akan menjejaskan pembelajaran mereka di sekolah. Seterusnya, faktor yang berlakunya gangguan seksual di sekolah ada 5. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya, yang kedua adalah kurang didikan agama, yang ketiga adalah kurang pemantauan daripada ibu bapa, keempat adalah media massa, yang kelima adalah ajakan daripada teman wanita ataupun teman lelaki. Okey, kita pergi kepada pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni sangat memainkan peranan yang paling penting apabila mereka salah memilih kawan, sekaligus mereka akan terjebak dalam gejala gangguan seksual ni. Kedua adalah kurang didikan agama, di mana mereka akan tidak tahu di mana dosa pahala, baik ataupun buruk masalah ini. Yang ketiga adalah kurang pemantauan daripada ibu bapa, di mana ibu bapa yang selalu sibuk bekerja, tidak menghiraukan aktiviti anak-anak mereka di rumah, di sekolah, dan sekaligus tidak mengambil tahu apa yang anak mereka buat. Okay, seterusnya media massa. Media massa ni adalah perkara yang sangat mudah untuk pelajar, di mana mereka akan mengakses benda-benda lucah, contohnya video, gambar. Hal ini mereka akan senang terikut-ikut dengan gejala gangguan seksual ni. Kelima adalah ajakan teman wanita dan lelaki. Maksudnya sini siapa-siapa yang menjalinkan hubungan, dia akan mudah untuk terlibat dengan
gangguan seksual ni. Peranan kaunselor dalam menangani kes gangguan seksual ni dalam kalangan pelajar dan cara mengatasinya menggunakan teori pemusatan klien. Okey, yang pertama adalah berjumpa. Kaunselor perlu berjumpa dengan mangsa ataupun buat sesi kaunseling. Yang kedua adalah mendapatkan laporan daripada mangsa. Yang ketiga adalah mendengar masalah yang dihadapi oleh mangsa. Yang keempat adalah kaunselor perlu mewujudkan hubungan baik dengan mangsa. Yang kelima adalah kaunselor perlu membawa mangsa ni keluar daripada masalah. Yang keenam adalah kaunselor perlu memberi masa yang tidak menekankan, tidak mendesak untuk mangsa tersebut berfikir untuk membuat keputusan yang rasional. Okey, seterusnya peranan kaunselor dalam menangani masalah gangguan seksual ni dekat dengan pelajar dan cara menyelesaikan masalah ni dengan menggunakan teori realiti klien. Pertama adalah kaunselor mestilah menjalankan hubungan baik dengan klien. Yang kedua adalah kaunselor hanya menjadi perangsang ataupun menjadi panduan masa ni untuk klien ni berubah. Yang ketiga adalah klien mesti membuat rangka ataupun plan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh klien dari semasa ke semasa. Keempat adalah kaunselor perlu meminta klien tersebut supaya membuat komitmen yang baru supaya mereka terhindar daripada masalah yang mereka hadapi. Kelima adalah kaunselor perlu memberi fokus kepada masa yang sekarang, tidak memandang masa lampau klien tersebut. Okay, hari ini saya akan membentangkan mengenai buli dan bagaimana pendekatan teori-teori kaunseling untuk menyelesaikan isu buli. Okey, buli di Malaysia ini berlaku bagaikan cendawan mula tumbuh selepas hujan. Okey, isu ini dikatakan sebegitu kerana statistik pada 2015 menunjukkan sebanyak 3,011 kes yang dilaporkan, manakala peningkatan sebanyak 477 kes pada tahun 2016 menjadikan kes keseluruhan pada tahun 2016 sebanyak 3,488 kes. Okey, apa yang dimaksudkan dengan buli? Okey, buli merupakan satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu dengan mempermainkan, mencederakan dan menghukum seseorang individu untuk tujuan keseronokan dirinya supaya orang baru tersebut atau mangsa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Terdapat 5 jenis buli. Pertama adalah buli fizikal. Buli fizikal ini adalah buli yang dilakukan secara langsung di mana seseorang individu membuli mangsanya dengan memukul, menendang dan sebagainya yang akan mendatangkan kecederaan kepada mangsanya. Okey, buli fizikal ini juga dapat dilihat melalui kes yang berlaku di Miri Sarawak pada tahun 2017 di mana di sekolah rendah, pelajar berumur 7 tahun dibuli oleh pelajar seniornya yang berumur 12 tahun. Okey, hal ini menyebabkan pelajar tersebut meninggal dunia. Buli yang kedua adalah buli mental. Buli mental ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia adalah salah satu buli yang sangat menyakitkan. Okey, buli ini juga akan menyebabkan personaliti seseorang atau mental seseorang itu terganggu. Buli yang ketiga adalah buli bahasa. Ini selalu berlaku di sekolah, terutamanya sekolah rendah. Okey, ini dapat berlaku contohnya si A mengejek si B kerana nama bapa si B ni agak pelik. Itu adalah sebagai buli bahasa. Okey, yang keempat adalah buli isyarat. Buli isyarat ini dia tidak mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Contohnya, ia hanya menunjukkan simbol penumbuk, menjeling dan sebagainya. Okay, jenis buli yang terakhir adalah peras ugut. Peras ugut juga selalu berlaku di sekolah di mana kegiatan tersebut seperti meminta wang, memaksa seorang individu melakukan sesuatu yang dia tidak suka dengan ancaman dan ugutan jika dia tidak melakukannya. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi buli. Salah satu faktor yang mempengaruhi buli adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, ini adalah salah satu faktor yang terbesar yang menyumbang kepada masalah buli. Kita sedia maklum bahawa pelajar ini lebih banyak bergaul dengan rakannya. Justru itu, pengaruh rakannya yang kuat ini dapat mengubah tingkah lakunya daripada seorang yang baik menjadi seorang yang agresif, yang suka membuli. Selain itu, tekanan daripada rakannya seperti, "Weh, buatlah itu ni, kau ni tak
tak pro buat macam ni. Itu juga akan menjadikan seorang pelajar itu tercabar dan akan melakukan suatu perkara yang lebih agresif. Faktor yang kedua adalah faktor fizikal seseorang. Okey, seseorang pelajar yang berbadan sasa atau badan besar lebih gemar untuk membuli pelajar yang bersaiz kecil daripadanya. Ini juga mereka juga yang berbadan sasa dan besar ini suka membawa sikap-sikap agresif untuk membuli. Faktor yang ketiga adalah faktor persekitaran. Okey, di mana kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah disiplin datang daripada keluarga yang kurang harmoni. Hal ini dapat ditunjukkan apabila ibu dan bapa selalu bertengkar di hadapan anak-anak mereka. Anak-anak mereka juga pula akan mengaplikasikan apa yang mereka lihat di sekolah. Selain itu, keluarga yang kurang harmoni juga akan kurang menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri seseorang pelajar itu. Okay, faktor yang keempat adalah faktor media massa. Demikian kerana apabila terdapat waktu lapang, pelajar suka untuk menonton televisyen. Okey, filem-filem yang berunsurkan keganasan dan antagonis sedikit sebanyak akan mempengaruhi perlakuan pelajar. Pendekatan teori kaunseling dalam menangani isu buli. Okay, salah satu teori yang sesuai untuk menangani isu buli adalah teori psikoanalisis. Okay, kita sedia maklum bahawa teori psikoanalisis ini diasaskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1902. Beliau mengasaskan teori ini melalui penelitian terhadap pesakitnya, di mana beliau memahami secara mendalam mengenai kepribadian manusia dan tercetuslah teori ini. Bagaimanakah teori psikoanalisis ini dapat menangani isu buli? Okey, melalui teknik talking core. Okey, di mana pada peringkat permulaan seseorang kaunselor perlu menggunakan kata-kata yang seronok untuk didengar oleh kliennya. Kiranya kata-kata yang sedar, kata-kata yang menenangkan. Okay, selepas itu, kaunselor juga ditugaskan ataupun mempunyai tanggungjawab untuk menenangkan klien. Okay, contohnya, pelajar yang membuli, mereka akan merasa bersalah apabila dipanggil oleh guru. Okay, sebab itu, kaunselor perlu memainkan peranan untuk menenangkan pelajar tersebut. Okay, selepas itu, kaunselor tidak boleh terus-terus menghukum pelajar tersebut. Walaupun dia membuli, kaunselor perlu menyiasat kenapa dan mengapa dia melakukan perbuatan buli tersebut. Mungkin sebab background keluarganya dan perlu mengetahui faktor-faktor mengapa dia melakukan buli tersebut. Seterusnya adalah kaunselor perlu menanamkan sifat-sifat yang perlu ada dalam diri kaunselor seperti kemesraan, penerimaan tanpa syarat, ketepatan dan tidak menghukum. Okay, selain itu, dalam teori psikoanalisis juga boleh menggunakan pendekatan bebas di mana ini dapat mengimbau kembali sesuatu situasi ataupun keadaan yang menyebabkan klien melakukan seperti itu. Dan seterusnya adalah pendekatan hipnosis. Okay, pendekatan hipnosis ini adalah salah satu pendekatan di mana klien melakukan sesuatu perkara itu dengan fokus tanpa melihat atau mengira isu sekelilingnya. Contohnya, klien yang membuli ini terus membuli pelajar tersebut sehingga mati tanpa memikirkan apa yang akan berlaku di sekelilingnya. Selain daripada teori psikoanalisis, teori pelakuan juga sesuai digunakan untuk menangani isu buli. Kita sedia maklum bahawa teori pelakuan juga dipelopori oleh dua orang tokoh hebat iaitu Ivan Pavlov dan juga Skinner. Melalui eksperimen yang dibuat oleh Skinner melalui tikus dan kotak. Tikus diletakkan di dalam sebuah kotak. Apabila tikus itu lapar, tikus itu akan mundar-mandir di dalam kotak tersebut. Dan tikus itu terpijak satu penekan makanan. Kemudian makanan itu keluar. Proses tersebut dilakukan oleh tikus berulang kali untuk mendapatkan makanan. Skinner kemudiannya memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan yang menyebabkan makanan tidak lagi keluar. Kemudian, tikus tidak lagi mundar-mandir di dalam kotak tersebut. Ini bermaksud tingkah laku seseorang individu selalu dikaitkan dengan rangsangan tidak balas melalui sesuatu perhubungan yang ditunjukkan melalui eksperimen tersebut. Dan menurut Ivan Pavlov pula, melalui eksperimennya mengenai anjing dan juga tulang. Anjing akan terangsang apabila ia melihat makanan dan ia akan mengeluarkan air liur.
Kemudian apabila kita bunyikan loceng, anjing tidak mengeluarkan sebarang reaksi. Kemudian apabila ditunjukkan loceng, dibunyikan loceng dan juga tulang, air liur anjing akan keluar. Untuk perlakuan seterusnya, apabila kita bunyikan loceng, automatik air liur anjing tersebut akan keluar. Di mana tingkah laku adalah refleksi, di mana setiap tingkah laku yang berlaku adalah daripada tindak balas. Saya akan membentangkan tentang isu gejala ponten sekolah yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah, tidak kira di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, untuk pengenalan bagi gejala ponten sekolah ini merupakan isu utama dalam rekod salah laku pelajar. Sejak kebelakangan ini, kebanyakannya tentang masalah ponten sekolah ni, terutama pelajar sekolah menengah sering terpapar di dada-dada akhbar. Kementerian Pendidikan juga telah menyatakan bahawa peratus pelajar di sekolah kawasan bandar terlibat dengan gejala ponten sekolah ni semakin meningkat dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya gejala ponten sekolah. Untuk yang pertama, punca berlakunya adalah sikap pelajar yang menunjukkan tidak minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Keadaan ini kebanyakannya berlaku dalam kalangan pelajar yang lemah, di mana mereka ini tidak mampu untuk mengikuti perkembangan dengan sempurna sehingga menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Untuk yang kedua, dia juga terjadi diakibatkan oleh pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni boleh terjadi kerana masa pelajar bersama rakan ni adalah lebih lama berbanding dengan keluarga. Dia akan menyebabkan pengaruh rakan sebaya ni lebih besarlah berbanding keluarga. Itu menurut daripada Wan Nur Asia yang menyatakan. Okey, untuk yang last kali, punca utama berlakunya gejala ponten sekolah adalah disebabkan oleh kurang perhatian daripada ibu bapa ni yang menyebabkan berlakunya keruntuhan masalah disiplin pelajar di sekolah. Kawalan daripada ibu bapa terhadap anak-anak yang bersekolah ini menjadi sukar kerana ibu bapa pada masa sekarang sangat mementingkan kerjaya. Gejala ponten sekolah ini dia secara berkesannya boleh diselesaikan oleh seorang kaunselor yang profesional. Kaunselor ni juga menggunakan teori pemusatan klien untuk menyelesaikan gejala ponten sekolah ini. Dalam teori pemusatan klien, yang pertama, seorang kaunselor perlulah mengumpul masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, kaunselor tidak boleh menghukum pelajar seperti dibuang sekolah walaupun perbuatan mereka itu adalah salah. Yang ketiga, kaunselor juga perlu menggunakan kaedah yang terbaik untuk membantu klien supaya ia bertindak untuk klien ini berfikir secara rasional. Yang keempat, dengan mesej yang disampaikan oleh kaunselor kepada klien, dia membolehkan pelajar itu mencari jalan untuk memahami keadaan diri mereka sendiri. Yang kelima, kaunselor juga perlulah memberi tempoh selama 2 hari ataupun selebihnya untuk memberi peluang pelajar itu berfikir secara rasional mengenai tindakan yang dibuat. Untuk yang terakhir, teori pemusatan klien ini juga menunjukkan tindakan strategik masa depan mereka sendiri. Cara penyelesaian gejala sosial pula ialah dengan menggunakan teori realiti. Untuk yang pertama, teori realiti ini ialah kaunselor ini menilai tingkah laku pelajar tersebut dan bukannya pada perasaan pelajar. Yang kedua, penyelesaian masalah ini dilakukan dalam tahap kesedaran untuk memberi peluang kepada pelajar itu membuat pilihan penyelesaian. Sebagai contohnya, kaunselor ini dia perlu ambil masa untuk fikirkan tingkah laku pelajar itu yang membawa kepada masalah ponten sekolah. Yang ketiga, pemberian masa yang sesuai ini membolehkan pelajar itu bertanggungjawab untuk menilai diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Yang keempat, pelajar ini dia memberi kebebasan dan boleh bertanggungjawab dengan tindakan yang diambil. Yang kelima, dalam teori ini pula, keputusan semua terletak di tangan pelajar dan dia perlu dipantau dari semasa ke semasa oleh seorang kaunselor. Sebagai contohnya, setelah pelajar membuat sesuatu keputusan, kiranya dalam 4 minggu, kaunselor perlu memantau dari semasa ke semasa supaya dia boleh tahu pelajar itu berubah ke arah yang positif ataupun negatif. Yang keenam, teori ini tidak menghukum atau mendeda kepada pelajar walaupun pelajar itu telah menunjukkan tindakan yang negatif. Yang ketujuh, dalam teori ini, jika tindakan pelajar itu gejala ponten sekolah, kaunselor perlu mengambil tindakan bagi membuatkan pelajar itu berasa bersalah akan perbuatan mereka.
Setiap permasalahan yang ada pasti ada punca atau faktor yang menyumbangkan kepada berlakunya masalah melanggar peraturan sekolah. Yang pertama ialah peredaran masa yang melibatkan teknologi. Kewujudan sosial media, internet, aplikasi-aplikasi yang ada turut menyebabkan pelajar terdedah dengan perkara yang mereka lihat saksikan. Ia juga mendorong kepada pelajar untuk meniru semula aksi yang tidak elok dilihat oleh mereka. Dan yang kedua ialah rakan sebaya. Rakan sebaya ini menjadi pendorong kepada berlakunya kegiatan melanggar peraturan sekolah. Pelajar mudah mengikut jejak ataupun contoh yang tidak baik yang ditunjukkan oleh rakan mereka. Oleh itu, ia menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mengesan dan mengetahui dengan siapa anak mereka berkawan. Ia bertujuan untuk mencegah daripada menjadi berlarutan dan menyebabkan pelajar suasabati dengan perangai rakan sebaya mereka dan terus mengikut perangai kawan rakan sebaya mereka. Dan yang ketiga ialah ketidaksefahaman dengan ibu bapa. Kurangnya kasih sayang ibu bapa, tidak menjalankan tanggungjawab, tidak pernah meluangkan masa untuk membentuk sasian mereka dari rumah dan hanya meletakkan kepercayaan kepada guru adalah penyebab pelajar melanggar peraturan di sekolah. Ada dalam kalangan pelajar ini melanggar disiplin sekolah bertujuan untuk menarik perhatian ibu bapa mereka dan meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Oleh itu, kelalaian ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab mereka adalah menyebabkan membentukkan pelajar sasian pelajar dari rumah dan melakukan perkara yang melanggar peraturan sekolah. Pendekatan teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah teori RET. Teori ini ialah untuk membantu pelajar berfikiran secara rasional, kreatif dan destruktif. Ia juga membantu pelajar untuk menghilangkan gangguan emosi berpunca dari pemikiran yang tidak rasional. Ia juga berpunca daripada emosi pada diri pelajar yang juga mempengaruhi pemikiran dan tindakan yang mereka lakukan. Dan yang keempat ialah konselor berperanan untuk membantu klien dan juga pelajar untuk mengubah cara mereka berfikir daripada tidak rasional kepada yang berfikiran rasional. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh konselor ialah dengan membuat dan menunjukkan kesalahan dan tingkah laku yang dilakukan oleh pelajar berkait dengan gangguan emosi serta pemikiran yang tidak rasional mereka sebelum melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Seterusnya, langkah kedua ialah dengan membuat kaunseling dari hati ke hati mengenai perubahan kepercayaan mereka. Konselor hendaklah membantu pelajar mengubah kepercayaan yang tidak rasional mereka kepada rasional. Pelajar hendaklah percaya mereka disayangi, mereka tidak memerlukan semua yang mereka inginkan untuk bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka juga adalah seorang yang baik dan pelbagai lagi. Apabila pelajar mengubah kepercayaan mereka, ia sekaligus akan membantu pelajar dalam mengawal emosi mereka yang terganggu dan menyebabkan pemikiran mereka perubahan kepercayaan telah membawa kepada perubahan emosi. Emosi juga dapat dikawal dengan sentiasa berfikiran positif dan juga berfikiran benda yang mereka bawa pada manfaat pada diri mereka. Apabila pelajar dapat mengawal emosinya, ia sekaligus dapat mengawal setiap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh pelajar. Oleh itu, konselor hendaklah memainkan peranan dengan menekankan betapa pentingnya berfikiran logik dan rasional serta dapat mengawal emosi, dapat mengurangkan tingkah laku yang luar kawalan. Konselor juga dapat menasihatkan pelajar untuk berfikir sebelum melakukan sebarang tingkah laku. Kesimpulan bagi video ini adalah guru perlu memahami konsep pengurusan masalah disiplin di sekolah, mengenal pasti atau memilih jenis masalah disiplin belajar, punca berlakunya masalah dan mengenal pasti strategi atau tindakan yang sesuai dalam menangani masalah disiplin. Namun, bukan sahaja guru yang perlu berperanan dalam masalah ini, tapi semua pihak perlu bersama-sama menangani sebelum nasi menjadi bubur. Kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dicuci. Sekian, terima kasih.